Ini rugi kita kekurangan dengan agama. Kita biasa dengar tuan syekh kita mengajar dulu. Nah, kalau kita biar anak yatim, biar fakir miskin, tak ada peduli, kita terlupa kerana kita duk makan mewah kenyai sokmo ni, maka kita ni sebagai orang bohong dalam agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah kamu tahu orang yang bohong dengan agama? Bohong. Aku Islam, aku beriman, aku orang soleh. Bohong. Bohong buku ke apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, iaitu orang yang tak peduli tinggal anak yatim. Kita alhamdulillah majlis ilmi duk gerak bulan puasa, kita buka tim. Mai kita tak ada dah, bukan tak peduli dak, kita bagi kepada anak yatim. Tidak itu kita tak ada uwi kepada anak yatim. Bohong atau bohong dalam agama. Bila tanya, si Abdullah ni Islam ke tak Islam? Islam. Islam, jawab dia. Tapi anak yatim tak peduli. Bohong dalam agama. Bukan Islam lah tu. Nampak tu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggesa, tidak menggalak memberi makan kepada fakir miskin. Tak beri makan kepada fakir miskin. Sebab itulah Ustaz Rayak kata di sini Nabi Isa tu dia selalu berpuasa nak lapar, di sebalik lapar tu teringat kepada orang yang lapar, fakir miskin. Nampak tu? Tu. Itu apa nama? Ramadan. Bawa mari tu. Bawa nak kita sedar mengenai apa? Kestabilan hidup di dalam masyarakat. Tidak ia tak stabil. Orang miskin kita tak peduli nak makan apa tak boleh. Akhir dia curi hak kita. Dia nak makan tak boleh. Nak kerak tangan tak boleh, curi dengan lapar. Jadi hukum. Jadi tak tenang. Jadi tak ambil. Bila ada duk peduli ke dia, tak ada. Dia boleh makan dah. Ambil. Tu dan boleh sabar, latih sabar. Wa huwa syahrus sabr was-sabru thawabuhul jannah. Latih dengan sabar. Dan bulan Ramadan lagi digandakan rezeki bertambah. Tu hadis Ibnu Khuzaimah. Dan kita tak boleh nak nafi rezeki menambah sungguh. Lepas Ramadan tu tak ada, mani-mani tak banyak. Bulan Ramadan ada orang jual subuh. Subuh ada, mudah cari beli. Mudah. Tu. Lagi pula diistimewakan Ramadan dengan Tuhan buka pintu syurga, katuk pintu neraka, belenggu syaitan-syaitan, iaitu untuk tepo hamba ni jadi hamba yang bertakwa. Karena tujuan daripada fardu puasa tadi la'alakum tattaqun. Buka pintu syurga ni artinya segala kebajikan, segala amal soleh terbuka di bulan Ramadan. Dan nak pintu zakat pun ada, pintu jihad, pintu segala pintu. Untuk puasa sendiri pintu Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli shiyam, faman kana min ahli shiyam du'iya min babir Rayyan. Siapa dia ahli puasa, dipanggil, dijemput, dipersilakan masuk syurga di pintu Ar-Rayyan. Tuhan buka 8 pintu. Syurga ni ada 8. Abwabul jannah as-samaniyah. Terbuka pintu syurga di langit tu, lek sana langit tempat syurga tu buka, di bumi ni terbuka jalan-jalan nak pergi syurga. Ada dengan puasa lah, ada dengan semaya lah, ada dengan Quran lah, ada dengan sedekah lah, ada dengan iftar shaimin lah, ada dengan tabarruk lah, ada dengan khairat lah, ada belakang nak pintu terbuka pada bulan Ramadan. Dan dikatuk pintu neraka. Pintu neraka yang 7 tu katuk, ibarat kata jalan ke neraka tertutup bulan Ramadan. Maksiat kena katuk. Kalau tak berhenti maksiat, puasa ya tak pakai. Nampak tak? Puasa tak pakai. Bukan kodam maksiat, kecek tak kena kecek bahong tu.
Tuhan tak terima dah. Malam yadak qaula zur, orang yang tak berhenti bercakap bohong, cakap dusta, Tuhan tak terima puasa dia. Cuba tengok. Kena berlatih, kena jadi orang tinggal maksiat. Lepas tu kalau orang duk maki kita biasa meneh. Orang maki kita tak boleh bertai, kena balas kelai. Apa? Bila ada orang maki, Nabi ajar suruh kita ingat kata aku puasa. Iza sabaka ahadun, kalau orang maki seorang kamu mari baki kamu, fakul inni shaim katalah aku ni puasa, aku ni puasa, aku ni puasa. 3 kali Nabi suruh kata, nuwi ingat kata aku duk puasa. Dah puasa kena patah. Kalau tak puasa, kena cabar kelik. Pandai cabar, ya kena lebih daripada hak demo maki. Orang kata kita kata ke dia, kata kepok lagi. Kalau orang kata kita dengan pok, kita cabar mok pok. Kalau orang kata kita membahasa mok pok lagi, kita kena cabar naik bakar. Nampak tu? Kalau dia kata amung ni celaka, kita mu bahasa hanya ni pok mampu terbunuh. Kita jawab lebih. Nampak? Dia orang kata kita lagi pok lagi, kita kena mok pok. Kita cabar naik mok. Kalau dia kata bahasa mok pok tak pandai ajar, kita ni bahasa bakar lalu dah. Akik apa ke bakar. Jadi tak ada kena mengena tes apa ke orang-orang baik. Kalau bakar tak ada kena mengena mati lama-lama mari dah punya supah dia juga. Jadi bila jawab tu sahabat tu Nabi ajar fakul inni shaim. Nampak tu? Ini Allah hikmat daripada puasa. Allah dia datang banyak deh. Tu. Dan ingatlah banyak lagi lah Ramadan tu. Jadi Ustaz nak sebut sininya, kedatangan Ramadan ni ialah dia tidak datang dengan semata-mata datang seperti bulan-bulan yang lain, bahkan dia datang dengan beribu dan berjuta hikmat. Dia datang dengan himpunan beberapa amal-amal soleh. Banyak dia himpun amal-amal soleh pada bulan ni. Dan dia datang dengan ilmu dan amal. Dia mari dengan ilmu dan amal. Ilmu pun mari. Radio tu ceramah nak hari nak petang malam. Torotak pun ceramah bab Ramadan saja. Ilmu tu mendatang juga dengan sahabat Ramadan mari. Lepas Ramadan ni tak banyak tu ilmu mari dan amal pun mari. Amalan pun banyak hidup. Banyak fak kita boleh buat. Allah. Dan dia datang dengan pelajaran dan pengajaran. Ramadan dia mari dengan pelajaran. Pelajaran itu ilmu dah lah. Dan pengajaran, ada pengajaran pula. Pengajaran boleh ajar kita, boleh ambil buat pedoman, boleh ambil buat fikir selepas daripada Ramadan meninggal. Nanti kita akan sentuh sikit sebanyak, tengok masa lah. Dan dia datang dengan fadail dan keistimewaan, kelebihan-kelebihan dan istimewa-istimewa yang banyak. Dan dia datang dengan pendidikan dan tarbiyah. Dia mari dengan pendidikan, tarbiyah. Dia latih ke apa? Dia mari banyak. Di antaranya ada ulama-ulama kita yang membawa dia mari ni dengan melatihkan kita, satunya melatih disiplin masa. Kita tak mudah duduk dalam masa. Bawa mari Ramadan mari hatur masa kita. Mari hatur masa. Pas apa waktu jatuh matahari, cepat buka. Jaga masa. Tak boleh duk galik, tak boleh duk main dah. Tak boleh duk buat boh lembu lah kanan, nak hati buka iso-iso tu tak boleh. Tak boleh. Kena segera, tidak mengorek habis. Tak boleh lah. Lepas tu dilatih segala-gala. Jatuh matahari dilatih dengan masa buka. Lepas tu mengorek. Lepas tu makan. Lepas makan tu Isya dilatih buat kita dengan ibadat tarawih pula. Tu. Lepas tu dilatih kita dengan baca Quran. Jaga masa. Sahur ni kena bangun pula takhir. Latih dengan masa.
Itu kita telah latih dengan pandai menjaga masa. Yang kedua, Ramadan ni adalah mari melatih supaya kita seimbang dalam hidup. Mari latih nak kita imbang. Imbang ni gapo? Tawazun. Nak sama berat, seimbang. Bahasa Melayu panggil imbang ni nak sama berat. Berat gapo? Berat dunia dengan akhirat sama berat. Tidak ada berat sebelah. Dak berat dunia ni hak kerja, motong tanah getah. Aku tak deriye. Jual deriye ya jual tep-tep. Aci tak ada mengorek, ya kena ori piatu tak payah dak beli piatu. Ibadat kurang. Tapi Ramadan mari pak. Masa apa kerja pada-pada. Zuhur kena marak beradu semaya zuhur. Kena jaga. Tidak itu tak sempurna puasa dia kalau tinggal fardu. Syarat sempurna puasa dia puasa, lepas tu hak fardu yang wajib dia kena buat. Kalau orang puasa saja tak semaya, tak terpakai puasa dia. Kerana dia bukan arti taat pada Allah Ta'ala. Semaya hak fardu wajib. Puasa fardu wajib juga. Tiba-tiba dia buat hak puasa, hak semaya tak. Taat aku mana dia ni bukan taat Tuhan. Taat dia kena taat belaka hak perintah Tuhan hak wajib. Tak itu. Semaya dia kena buat puasa, kena buat zakat, kena buat. Nampak tu? Kena buat belaka hak fardu wajib. Tiba-tiba dia buat nya puasa semaya dak. Tak jadi tu. Tak terpakai puasa dia. Nampak tu? Tu. Dia kena puasa, kena semaya, kena buat hak wajib lah. Begitu juga waktu kita misah hak mudah. Orang tino supaya juga. Banyak ulama cakap, buku tutup aurat ni wajib. Tiba-tiba dia tak peduli, tak kare. Puasa ya puasa. Jadi bergadah. Betul puasa dia taat. Hukum Allah Ta'ala, hukum puasa dia taat. Hukum tutup aurat tak taat. Panduk kira hak mana? Taat tak hati. Adakah dia ni orang yang sempurna taat kepada Allah Ta'ala? Nak bila dia kata orang yang taat? Tak boleh jadi puasa ada ya dia. Kerana labuk orang puasa ramai-ramai dia pun puasa. Sebab ia tak ada taat butir lain. Butir tutup aurat ia tak ada tutup. Tegak kita taat betul puasa so. Pas nak sempurna ke tak? Buat sekarang. Tak sempurna. Nampak tak tu? Itu untuk nak penama mari latih mengimbangkan. Ibadat pun jadi kuat kita. Ibadat ni jadi kuat pada bulan Ramadan. Tarawih lah, semaya fardu lah, ada qiyamul lail lagi, ada baca Quran lah. Baru banyak ibadat. Dia turut jadi seimbang dengan hak kerja dunia hak dok kuat tu. Hak dok tanah getah lah, hak dok buat kebun ria lah, hak dok menega lah. Jadi seimbang, nama imbang situ. Nampak tu dia panggil nak mengimbangkan di antara dalam hidup, mengimbangkan di antara kerja dunia dan dalam hidup. Tu. Sebab ada ulama kata kadang-kadang kalulah bulan yang lain tu demo tidak mengimbangkan, dok banyak, dok lebih banyak mengutamakan amal hak dunia. Kadang-kadang sehingga hak waktu semaya pun. Waktu semaya pun kita berat hak kerja dunia. Maya lewat-lewat waktu. Jadi tak seimbang. Baru mari Ramadan atau wis seimbang. Tu. Bahkan setengah-setengah fuak tu kalulah waktu semaya di sana ada kerja yang lain dia tinggal. Bahkan dia asyik tinggal ibadat, masuk untuk beribadat. Misal masa waktu zuhur yang Allah Ta'ala suruh hamba ni pergi tunai ibadat waktu zuhur kepada dia, tapi dia pakai masa tu untuk pergi makan tengah hari bersama-sama dengan fai dan kekasih. Turut hajak fai pergi makan tiang. Pergi makan gapo?
apa nama makan ni tengah hari. Neh, pergi di mana-mana patakan, di mana-mana hong ahan, di mana-mana kedai, di mana-mana restoran hok sedap-sedap. Siapa tinggal Zuhur. Neh, akhir alus maya pun lewat-lewat waktu. Orang tidak pergi kapuh dengan asar. Ini nak ayat kata tak seimbang amal. Bulan Ramadan mari melatihkan kita supaya mengimbangkan di antara amal hak dunia, kerja dunia dan ibadat hak akhirat. Nah, tu. Kerana segala pekerjaan ni untuk kepentingan dunia dan ibadat-ibadat tu untuk kepentingan akhirat. Kita kena imbang. Tu hal kedua. Wabtari fima atakallahu daral akhirah. Untuklah hak Tuhan bagi tu untuk negeri akhirat. Buat ibadat, buat kebajikan, buat amal soleh. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa habuai kamu di dunia. Dunia pun tak boleh lupa. Kena kerja, cari rezeki, cari nafkah. Kewajipan anak isteri kita kena nafkah, kita kena cari. Apa? Kena mengimbang. Yang ketiga, bulan Ramadan ni bulan yang mengajarkan manusia akan kepentingan arti persaudaraan. Ramadan ni ia melatih kita kenal kepentingan persaudaraan. Persaudaraan Islam ni suruh. Ukhuwah Islamiyah ni adalah satu kewajipan orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni orang bersaudara. Maka tidak berlaku hakikat persaudaraan kecuali dengan adanya kecuali dengan ada gapo? Hakikat hakikat persaudaraan ni tidak berlaku kecuali dengan kita hidup berkaluk kibuk dengan saudara. Tapi dengan bulan Ramadan ni nyatu Ramadan suruh mari semaya jemaah masjid berduyung-duyung, pakak mari ramai. Kita boleh kenal mengenal. Sute kampung, sute masyarakat pakak masuk mari. Maka kita boleh kenal mengenal. Hubung silaturahim, tanya khabar, tegur siapa, apa khabar, mari di mana, apa kesihatan, mari tanya. Lagi pula bila berbuka puasa, buka iftar jama'i, pergi buka di masjid, jadi seronok dengan saudara. Itu ternyata wakilnya hakikat persaudaraan. Saling pakak hak ni sipai mani, hak ni sipai air, hak ni pakak basuh pinggir, jadi pakak kerjasama gontor royong. Mari pada bulan Ramadan. Itu sebahagian untuk untuk kita kenal. Ramadan mari untuk kita kenal dan hakikat persaudaraan. Tidak itu dia tak tercapai kepada hakikat persaudaraan. Dan yang keempatnya kita setuh Ramadan mari latih kita. Mari latih gapo? Yang keempatnya mari melatihkan kita supaya peduli kepada orang yang lemah. Hak sakning hak ustaz kecek sakning dah, iaitu kita puasa nak timbul perasaan lapar. Bila lapar kita teringat kepada orang hak lemah-lemah, hak pakai miskin, hak tak boleh makan. Dari situ timbul rasa kita nak sedekah. Tubik duit sedekah kepada orang-orang hak lemah, tak gerak, nak makan tak cukup. Tidak itu kita tak timbul. Sedangkan kita ni beli berlebih-lebih. Setengah-setengah orang tu tubik petang hawa ya laparnya beli banyak. Boleh mani temu jalamah. Temu lopak tikai. Temu terimani. Temu nasi kaya, beli. Ingin duk berasa habis belaka.
Bawa kelik buka kena wah tamal leh 3 hotel air leh segelas kenyai tak lagi. Kadang-kadang hak kita beli banyak dak lebih situ. Ada kawan-kawan mari boleh we makan. Tak ada pihak mari esok kena tahu setengah-setengah. Jadi bazir. Kalulah timbul perasaan kesedaran ni, kita akan timbul aku beli lebih tadi, aku makan sikit je. Wah tamak ataupun nasi kaya setoko, air segelas 2 gelas cukup. Hak lagi tu aku sedekah kepada orang-orang lemah. Nah, pergi ke masjid, ya kerana banyak saudara-saudara kita di masjid. Tu. Ini satu yang saya sebut juga tadi, iaitu kita timbul kelaparan ni, orang hak dok lapar tu hak pakai miskin. Kita berasa lapar ni, lapar hak kita barang ada boleh beli, cuma kerana taat kepada Allah Ta'ala tak boleh makan. Lapar-lapar kerana patuh kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak makan. Nah itu. Nah, kalau nak makan boleh, kita ada belana barang makan. Tapi orang hak tak ada barang, tak ada duit. Lepas tu kena kerja pula. Kita boleh rehat. Nampak? Kita berasa letih, kita rehat. Duduk dalam rumah boleh rehat, boleh buka dengar Quran. Orang ada TV boleh buka TV, tengok-tengok mengajak agama, tengok-tengok berita. Orang hak tak ada, dia lapar, nak rehat tak boleh. Nak rehat tak boleh. Sebab apa? Kalau dia rehat tak ada kerja, tak boleh makan karang. Kena pergi kerja hak tokpek, kena pergi kerja hak tokek. Masa dia terpaksa kena kerja untuk nak boleh makan hari ni. Lepas tu bukan cukup kerja hari ni boleh 200, padahal beli hari ni. Kena hari hak tak kerja hari Minggu nak makan apa? Hak kena kacau berat lagi. Ada motor tu. Nampak? Nah. Tu dia kena kerja lebih, kena overtime pula. Kerja lebih, nak cedek hari hak tak kerja, hari Minggu, hari tak boleh kerja. Hari kele katuk, hari toke katuk. Misal 10 hari Ahad kan, tak boleh kerja hari tu. Tak ada nak makan, muka dia kerja makan hari ya. Boleh 100, 105, boleh 200. Pada 200 lah ni makan gapo? Apa? Dari sini timbullah perasaan kesedaran kepada orang-orang yang puasa. Tu. Dan bulan Ramadan juga melatih kita supaya hidup ini harus selalu mempunyai nilai ibadat. Nabi kata hidup tu harus nilai ibadat. Nah, jadi dalam bulan Ramadan ni setiap langkah tu jadi pahala ibadat. Kita berzikir pun ibadat, baca Quran pun ibadat, ikut. Kita jalan pergi ke masjid pun jadi ibadat, kerana kita duk dalam ibadat. Kita duk puasa tu 12 jam kita duk dalam ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita pergi buat hak lain tu boleh pahala belaka-laka. Tu. Sehingga penama Nabi kata, al-mu'minu la yu'jaru fi kulli syai'. Orang mukmin tu diberi pahala tiap-tiap perkara. Tiap-tiap detik, tiap-tiap tiap-tiap langkah dia buat. Hatta in kita isy'sihi, sehingga putus tali kasut pun boleh pahala. Allah, cuba tengok. Nak ayat kata detik-detik kerja orang mukmin tu boleh pahala, jadi pahala ibadat. Putus tali kasut tu boleh pahala juga. Allah. Sebab jalan dia tu dia jalan hak kebaikan. Umpama jalan pergi ngaji majlis ilmi, jalan pergi nak buat khairat, jalan pergi buat kebajikan. Jalan pergi mengajar orang, jalan pergi tolong orang susah, jalan pergi tolong anak yatim dan sebagainya. Jalan dia tu jadi ibadah. Putus tali kasut boleh pahala. Nampak tu? Lain dengan orang tak mukmin. Orang tak mukmin jalan ni dia
Ya jalan pergi tempat maksiat. Paling kurang tempat sia-sia kalau tak pergi tempat maksiat. Putus 100 urat tali kasut pun tak boleh pahala. Kerana dia tak ada pergi jalan kebajikan. Nampak? Tu. Allah, cuba tengok dah. Hani jadi Ramadan mari melatihkan kita supaya mengenali nilai-nilai ibadat. Nilai ibadat. Kerana kita duduk dalam ibadat bulan Ramadan. Maka di luar Ramadan ni kena jadi duduk dalam ibadat. Nabi kata dalam satu hadis, di antara jemaah ni dengan jemaah dapat hapung dosa. Orang mukmin tu dia duduk dalam ibadat. Di antara puasa ni dengan puasa kedapat, mukaffiratun adalah diapung dosa. Bila majtuni batil kabaid, selama dia tidak kerja dosa besar, dia jauh daripada kerja-kerja dosa. Orang mukmin dia kena jauh daripada kerja dosa. Dia kena ambil kesal Ramadan. Nanti kita kastus sikit lagi kesal Ramadan ni kapur kita boleh pakai di luar Ramadan supaya kita boleh tahqiq apa hak Nabi royak atau hadis sak ning tu Tuhan nak apung dosa sampai ke Ramadan tak apa. Cuba tengok. Syarat kita kena duduk dalam mengikut kesal dan arahan Ramadan al-Mubarak. Yang ketujuhnya bulan Ramadan ni juga melatih kita supaya selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan, terutama perbuatan yang mengandungi dosa. Ramadan mari dok latih dah kita puasa saat ni kena jaga maksiat. Tidak itu puasa kita tak jadi, puasa kita tak terpakai. Maka dari situ nak kita sedar ni, nak kita khabar supaya kita pun berhati-hati dalam setiap perbuatan dan gerak-geri kita kena perhati. Berhati-hati, kena beringat-ingat. Terutama yang mengandungi dosa, terutama perbuatan yang ada dosa kita kena beringat. Kena beringat. Tu sebab dalam bulan puasa tu duk latih kita takut kena dalam perbuatan dosa. Dosa ni yang mudah mari, di mana-mana tu mudah dosa. Di situ dosa, di sini dosa, mudah. Di mana-mana ada dosa. Dan di mana-mana orang tak sunyi, tak boleh lari daripada dosa. Sebab alam dunia ni alam ujian. Maka tempat ujian ni dipenuhi dengan dosa-dosa. Allah. Di mana-mana ada dosa. Kali itu dosa ni tak boleh lepas, kita kena jauh daripada dosa. Nak lepas pada dosa ni nak Ustaz biasa mengajar dulu sebut kata ibarat kita mari ke dunia ni, alam dunia ni alam yang penuh dengan maksiat, penuh dengan penama tarik ke dunia, maka di situ dosa. Ibarat kata supaya orang ada wak-wah mulung tu lah. Orang tina tu, kaum ibu dak wak-wah mulung tu dah. Ambil tepung dia gelite wak-wah mulung. Gi rebuh dalam periuk tu akik mari tu licin minyak, tak ada dosa, tak ada gelomok ngagap. Tapi pesen dia dak akik kena gi gelomok nyu. Dak gelomok dengan nyu tu, siap nak we tak tubik dah. Kena makan dengan nyu tu. Begitulah kita tubik daripada alam daripada alam rahim, tubik daripada perut ibu tu, bersih suci sepawah mulung tu. Mari duduk dalam dunia ni ya gelomok. Dunia ni alam ujian. Alam dunia alam banyak dosa-dosa. Maka dosa tu gelomok dengan kita, gelomok dengan wah mulung saat ni. Dia gelomok weh tak tubik. Tu. Cuma alhamdulillah Tuhan nak ampun dosa melalui puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Maka kita rehat dulu sekat tu. Aku qauli hadza wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah
hari ni tu di hadapan mata ibu bapa kita boleh tengok beberapa perubahan sikit sama tara, iaitu kita bawa marilah gapo hak kita dak minta di ibu bapa baru ni tu. Kata kita baru ni guna duit lebih kurang dalam 300,000 baru ni. Kita dak minta tu, cuma kita minta baru ni tu 2-3 minggu demo dak minta lalu untuk khairat-khairat lain lagi, maka kita berilah lalu ke dia dulu. Walau bagaimanapun kita hanya boleh tak banyak puluh ribu lah baru ni tu. Tak boleh lekat lagi lah hutang hak kita hutang mari lebih kurang 300,000 untuk beli alat-alat hak kita dah janji. Kerana learning tu sebagai maklumat kepada ibu bapa kita ada siaran secara langsung melalui Y Channel dah. Y Channel tu dia ambil siaran kita di sini. Jadi kita mari sini tu kita sendiri boleh ilmu dah, dan juga orang-orang yang duduk jauh daripada kita pun boleh ilmu juga dengan usaha kita. Hak ni bukan usaha tok guru ni. Tok guru usaha menyapai saja. Koda di sini, maka kita bawa hak ni pergi keluar pula sampai kepada luar negeri kita di seluruh dunia. Ni usaha ahli-ahli majlis ilmi kita ni. Jadi learning tu hak kita dapat tengok tu sebahagian daripada alat hak kita beli. Sebenarnya kita beli saat ni tu banyak jugalah, kalau kira-kira tu dalam sekerak kereta kabak alat-alat dia saat ni tu. Tapi oleh kerana keberatan nak bawa mari sini, kita mari dulu sekadar yang mana kita mampu bawa. Kerana learning masalah pekerja kita. Pekerja kita kena guna banyak orang. Maka kita bawa mari tu learning kita penyel pelajar-pelajar yang mana duduk kerja, duduk belajar duduk belajar di jamiah kita di Serong, belajar bahagian IT, bahagian teknologi tu, kita minta tolong mari. Kebetulan pula dia saat ni tu luar masa belajar saat ni tu, minta tolong mari kita di sini. Malah ni lah dah tolong-nolong sikit sebanyak nak jadi berjaya akan rancangan kita nak siaran secara langsung kepada seluruh dunia. Jadi sebenarnya bukan mari daripada bakak dak, dia pelajar kita ada orang mari dak tanya hak ni mari daripada bakak kena dak. Hak ni mari daripada jamiah kita ni, kita ada anak-anak muda yang nak korban. Tapi tengoklah, nak kata tiap-tiap minggu pun belum tentu lagi nak boleh bawa mari alat hak ibu bapa kita duk nampak learning tu. Kerana kita hanya tekah caping boleh pelajar kita bawa mari. Kita kena berdoa dan juga kena berusaha supaya kita boleh banyak orang lagi kaki tangan kerja, dan kita boleh guna alat-alat yang mana kita beli di hari ni tu boleh guna seterusnya. Dan sekali lagi saya nak beritahu di sini, siaran secara langsung kita ni bagi kepada seluruh dunia melalui internet dan juga melalui dautiam. Orang di Mekah, di Amerika, di mana duk tengok learning tu hasil daripada usaha kita yang mana dah bawa keluar perbelanjaan sikit sebanyak. Jadi ibu bapa kita, kita tak ada tutup lah ni. Buku kata dok kutip khairat tu kita tak ada tutup, kerana kita masih lagi dok terhutang. Lebih kurang banyak ratus ribu lagi lah, kerana barang kita baru ni tu lebih kurang 300,000, dan kita kutip mari hanya boleh berapa puluh ribu. Mana 200,000 lebih lagi tu kita masih dok terlekat. Orang yang nak tebuh dan juga nak kerjasama untuk nak jadi lepas hak ni tu ialah ibu bapa kita. Walau bagaimanapun pihak kami di sini sentiasa dok terbuka lah di belakang ni tempat kita dok sipai enjay ni tu. Kaki tangan kerja kita dok sini, kalau rasa nak hala tambah lagi pula duit tu, hak tu kita terima kasih banyak supaya kita jaya lagi selangkah demi selangkah dan dapat diambil manfaat dengan usaha ahli majlis ilmi kita di sini oleh umat-umat di dunia ini selebihnya. Jadi begitulah lebih kurang maklumat kita di pagi ini, dan untuk seterusnya kita mari pula ikuti sambungan pengajian kita di pagi ini insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, sekali lagi saya dapat bersama-sama dengan ibu bapa di pusingan yang kedua oleh kerana tuan syekh kita dia uzur.
Maka terpaksa memenuhi masa setengah jam lagi ni untuk sama-sama kita tutup majlis ilmi pada hari ini dengan sepenuh masa. Alhamdulillah, kita sambung apa yang Ustaz bicara tadi, iaitu setiap manusia ni masih tidak sunyi daripada dosa. Maka cara-cara nak mengampun dosa, di antaranya iaitu kedatangan Ramadan al-Mubarak, cukup untuk kita untuk kita menghapuskan dosa-dosa yang telah lepas, kecuali dosa besar lah. Dosa besar ni dia kena taubat mengikut syarat-syarat dia. Sebagaimana kita telah tahu melalui hadis-hadis yang banyak bahawa kedatangan Ramadan ni bulan maghfirah, nak ampun dosa kita yang tak sunyi daripada dosa. Maka yang Ramadan bawa datang tu beberapa perkara menyebabkan dosa kita terhapus. Satunya puasa sendiri. Kita dengar semua hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa dia puasa dengan iman dan ihtisab, caya terhapus dosa-dosa yang telah lepas. Satu. Yang keduanya, qama Ramadan, iaitu semaya tarawih itu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis sahih kedua tu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hak tadi man shoma, siapa dia puasa. Hak yang kedua man qama, siapa-siapa dia qiyam Ramadan. Qama Ramadan ni ialah ulama-ulama mengatakan semaya tarawih, semaya malam-malam pada bulan Ramadan. Cuma perselisihan semaya satu malam ke ataupun sepenuh bulan. Iaitu kalau mengikut mafhum hadis tu, qama Ramadan, qiyam pada bulan Ramadan sebulan penuh. Bukan kata pergi semalam ni, kerana ada satu hadis kan, ada tengah-tengah orang duk mengajar tu, iaitu hadis maudhu', mengatakan pergi semaya satu malam pertama tu apung dosa serupa dengan budak baru beranak. Bagi malam yang kedua tu pahala dia serupa dengan para malaikat, para anbiya dan syuhada. Itu hadis maudhu'. Hak 30 malam tu ada kelebihan tu. Ulama telah menerang melalui internet, melalui kitab-kitab hadis tu, kata hadis maudhu'. Sebab makna tu melebihi daripada hakikat. Iaitu para manusia ke belakangnya ni setinggi-tinggi wali sekalipun, pahala amalan dia tu tak boleh nak tanding dengan pahala sahabat. Kerana sahabat ni orang yang dijamin syurga. Nabi jamin syurga, di antaranya 10 orang tu tak kena hisap masuk syurga. Dan hak lain-lain lagi tu bakal ahli syurga. Maka orang ke belakangnya ni sealim-alim manusia, setinggi-tinggi kemuliaan wali sekalipun, tak boleh nak tanding dengan pahala amalan ibadat hak para sahabat. Nak ukur iming Abu Bakar tu pun tak boleh nak ukur dah. Apatah lagi pergi semaya tarawih semalam sama dengan para nabi, para syuhada, para malaikat. Ini arti kata hadis tu pelesu. Nampak tu? Hadis pelesu. Yang ketiganya sebab-sebab nak ampun dosa, iaitu semaya pada malam Lailatul Qadar. Hadis sahih Bukhari Muslim juga. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tengok melalui Ramadan tu. Dan makan orang buka puasa, ampun dosa juga. Cuba tengok rahmat Allah pada bulan Ramadan ni. Wa man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubi. Siapa-siapa dia iftar, fattara fihi shaiman, makan untuk orang berbuka puasa pada bulan Ramadan. Fihi itu fi Ramadan.
kana maghfiratan lidzunubi, adalah diampunkan dosa-dosanya. Dan yang kelimanya takhfifu amalil abdi, orang peringat kerja hamba. Zaman dulu pakai hamba, kalau lani anak koli. Anak koli hendak kerja berat-berat tu pada bulan Ramadan, toke tu ringan kerja dia. Kerja tak berat. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu. Nah, hadis Ibnu Khuzaimah. Siapa-siapa meringankan kerja mamlukihi, kerja anak koli dia, kerja hamba dia, fihi padanya pada Ramadan, ghafarallahu lahu. Nah, saya Allah mengampunkan dosa dia. Allah. Kalau peringat bulan lain tak termasuk dalam hadis ni. Peringat pada bulan Ramadan. Allah Tuhan ni maha kaya sungguh. Nah. Allah. Lagi pula berzikir ya, semata-mata zikir, kita tak ada minta ampun lagi. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, subhanallah. Nah. Ya, subhanallahil azim wa bihamdih. Tu. Berzikir je. Nah, saya Allah ampun dosa juga. Bagaimana datang dalam suatu hadis. Nah, hadis ni hadis dhaif. Wa dzakirullaha fi Ramadan maghfurun lah. Dan orang yang berzikir mengingati Allah pada bulan Ramadan, nah, saya diampun dosa dia. Zikir. Patah lagi kita baca Quran. Zikir ni yang makna luah. Zikir ni makna mengingati Allah. Sama ada dia bertasbih, sama ada dia bertahmid, sama ada dia bertahlil. Nah, sama ada dia baca Quran, masuk dalam zikrullah. Mengingati Allah. Itu beberapa perkara yang menyebabkan terampun dosa. Dan yang akhir sekalinya, doa, istighfar, minta ampun. Sebab doa orang yang puasa, Tuhan tak tolak. Tak sebut dah tadi, di awal tadi. Nah, berdoa minta ampun. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Nah, kita minta ampun pada Allah tu. Nah, saya Tuhan tidak tolak pada orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi sebagai rahmat yang besar kepada kita. Dan di akhir ni marilah kita sama-sama mengingati, iaitu kita kena timbulkan perasa syukur kepada Allah SWT yang membawa nikmat Ramadan kepada kita. Nah, yang mari itu melatihkan kita dengan beberapa perkara Ramadan, maka ini sebagai nikmat besar, kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur pada Allah Ta'ala ni ialah orang yang tidak kenang budi. Nah, kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita syukur kerana Allah Ta'ala bagi nikmat yang besar kepada kita. Kalau orang bagi nikmat yang sedikit pun kita syukur. Orang bagi wah 5 kilo, kita terima kasih. Orang bagi cash kilo, kita terima kasih. Bagi wah dokong sekilo, terima kasih. Kalau bagi kita tak jumpa dengan tuan di rumah, cari tanya jiran-jiran, tanya saing-saing, siapa dia yang wari nak tahu tuan, nak terima kasih. Nak sedangความยินดี ke dia. Nah. Tu. Apatah lagi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat yang besar ni, tak patutkah kita bersyukur? Kita kena terima syukur. Nah, bila kita terima syukur, Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka, dan Allah Ta'ala nak menambahkan rahmat lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur, nah, kami akan tambah. Dan jika kamu kufur nikmat Allah Ta'ala tu, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksa aku tu adalah bersangat teh. Orang tak bersyukur, Tuhan akan siksa, iaitu kufur. Nampak? Tu kena. Tapi paling sedikit lah orang kita yang bersyukur tu. Kerana Tuhan sebut wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur.
Sikit je orang yang bersyukur. Banyak yang lalai. Banyak yang lalai. Kita mari kita kena sedar. Kita kena sedar. Dan saya dengar tua syekh kita mengajar kemarin, dia kata kita nak buat amal terus selepas daripada Ramadan ni tanda syukur. Jadi fuak kita ni selepas daripada Ramadan meninggal ni ada 2 fuak, ya tu. Ada 2 fuak. Maksud ialah bukan supaya dia kata sepah ustaz royak dak. Satunya fuak hak kaya dengan amalan. Kaya dah, cemah dah, tak ambuh dah, puasa mari sebulan tu cemah dengan tarawih apa tak ambuh dah. Habis puasa Ramadan raya tu pakai berhenti. Kata buk habis lah. Ada setengah tu. Pakai puasa-puasa apa tak ada lah. Kena dia pakai puasa ni, puasa apa tak ada lah. Sita min Syawal tu tak ada dah. Dia ikut Imam Malik. Kena dah. Tu. Hak tu hak kaya dengan amalan dah. Cemah. Ada lagi tu hak masih seronok dengan amalan. Hak manis. Jadi manis. Halawatul iman. Jadi manis. Hak manis tu nyuak terus. Nyeposo sunat terus. Nyeposo sunat. Nyenak semaya qiyam, semaya tahajud terus. Hanya buat terus lagi. Hak ni hak pesen seronok. Hak ni lah hak yang paling kita kita anjur, kita suka pesen ni lah. Iaitu orang yang tidak jemu. Kerana sifat orang mukmin, orang yang tidak jemu dengan amal ibadat. Kerana sifat Nabi dah tu. Fa iza farauta fansab, apabila kamu selesai daripada satu amalan, satu kerja, fansab, maka hendaklah kamu buat satu yang lain pula. Sudah sah waksa, sudah sah waksa. Tu. Apa yang kita buat pada bulan Ramadan dulu, mari cuba kita buat selepas Ramadan. Bila kita buat ni baru tahqiq keseh-keseh Ramadan tu. Dan hak kita buat ni tanda kata Tuhan terima amalan hak kita buat pada bulan Ramadan. Alamatu qabulil amal. Alamat nak terima amalan. Gapo dia? Nak terima amalan ni satunya alamat Tuhan terima. Takwa kepada Allah satu. Orang ni takwa, takut kepada Allah. Kalau dia tak takut kok, tak jadi, tak terima. Orang tak takwa, tak terima. Kerana Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah terima amalan tu ialah minal muttaqin, daripada orang muttaqin. Siapa dia kata tu? Allah Ta'ala kata melalui Qabil, anak Nabi Adam tu. Anak Nabi Adam 2. Satu tu diuji suruh gerbai kambing. Maka hak kakak dia tu pergi cari kambing kuhu-kuhu, hak gemuk-gemuk saya taruh nak buat makan, nak buat jual. Hak Habil tu. Qabil dia pergi pilih hak gemuk-gemuk kerana hak ni nak gerbai untuk Allah. Bawa gerbai mari, syariat zaman dulu tu mari api langit makan. Gerbai tinggal situ. Esok kita tengok hak adik dia tu makan dah api langit tu, mana Tuhan terima. Tu. Hak Qabil, hak kakak dia tu Tuhan tak terima kerana yang ambil kambing kuhu. Tak terima. Maka dia deki, akhir dia bunuh. Sebelum dia nak bunuh tu, dia kata dia deki kepada adik dia yang Tuhan terima tu. Dia kata hak mu ni Tuhan terima. Maka Habil itulah cerita kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah tu ialah daripada amalan muttaqin, orang yang takwa, orang yang takut, orang yang nak taat kepada Allah Ta'ala. Lalu akhir dia bunuh. Tu. Sinilah dalil kata alamat Tuhan terima kena takwa. Sebab itulah Tuhan fardu puasa tu boleh takwa. Nanti kita nak sambung ayat sebentar lagi.
Yang kedua, tanda kata alamat Tuhan terima amalannya ialah dia buat amalan pula seterus lepas tu. Bukan kata buat hak ni berhenti cuk sekat tu. Bukan. Dia buat amal pula lepas tu. Dia semaya Jumaat pada bulan Ramadan, lepas Ramadan dia Jumaat pula. Dia semaya sunat pada bulan Ramadan, sunat tarawih banyak sikit hak tu. Maka dia pun semaya sunat banyak sikit lepas pada Ramadan. Awaklah tu. Iaitu berkata as-salah, orang salah dia kata, setengah orang salah dia kata, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha. Pahala hak Tuhan terima kebajikan tu ialah buat kebajikan selepasnya. Tuhan terima. Hak buat dulu, lepas tu mari buat pula lek belakang tu dalil kata Tuhan terima hak dia buat dulu. Faman amila hasanatan summa atba'aha ba'du bihasanatin kana dzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Tu orang salah kata. Siapa-siapa dia buat kebajikan, kama dia diikuti pula dengan kebajikan yang lain pula. Itu adalah alamat kata diterima hasanah al-ula. Kebajikan pertama tu Tuhan terima. Kama anna man amila hasanatan, begitu juga siapa-siapa yang buat kebaikan, summa atba'aha bisayyi'atin, kama dia buat kejahatan, buat amalan molek, semaya Jumaat molek, semaya tarawih molek, puasa molek bulan Ramadan. Lepas tu summa atba'aha bisayyi'atin, kama dia mari buat kejahatan. Lepas Ramadan ni mari buat jahat, buat maksiat lah, buat karuk lah, buat kejahatan lah. Kana dzalika alamatu raddil hasanati wa adami qabuliha. Itu alamat dirak Tuhan tolak amalan-amalan kebajikan pertama dan tidak diterimanya. Tu alamat atau Tuhan tak terima amalan hak dia buat dulu, sebab hak dia buat dulu tu bukan di atas dasar ikhlas, bukan atas dasar kata patuh taat setia kepada Allah Taala. Sebab lepas tu mari buat maksiat, hadap maksiat pula lepas Ramadan. Tu dalil kata hak dulu tu tak terpakai. Sebab maksiat tak ada berhenti. Tu dah. Kerana semaya hak Tuhan terima ke? Semaya hak Tuhan terima tu ialah mencegah kejahatan dan mungkar. Inna solata, sesungguhnya semaya hak sebenar hak Tuhan terima, tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah daripada fahsyak, kekejian, wal munkar, dan kejahatan munkar. Dia melarang tuai dia waktu tu. Pas duduk semaya sepanjang bulan Ramadan, tiba-tiba lepas Ramadan mari buat maksiat pula. Tu hati semaya dia tu tidak diterima. Sebab mari tak berhenti maksiat. Ning dalam risalah Ramadan muka 103. Begitu juga tanda kata Tuhan terima amalan tu, dia buat amalan soleh pula dengan tak ada berasa jemu. Bukan buat dengan tebang, buat dengan gapo dah. Tu tak ada jemu. Buat dengan penama, dengan kehendak hati, dengan suka hati buat. Amalan hak lepas tu dia buat dengan suka hati. Bukan dengan paksa, bukan dengan tekan ni, bukan dengan apa. Sebab orang mukmin tu ialah orang yang tidak jemu dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jemu taat. Orang mukmin. Tetapi orang munafik ni orang yang paling segar dengan amalan taat. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Tengok orang munafik. Apabila dia pergi semaya dengan malah. Tebal-tebal. Semaya. Lepas tu yura'unan nas. Dia semaya pula, dia buat amal pula yura'u, nak ria. Nak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Tu tabiat orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir mengingati Allah melainkan sikit. Ni dia nak kena tak kita ni.
Kena tak kita lah. Kita duk sedap berasa mukmin. Bawa mari tengok sifat amalan kak. Semaya pun malah. Kalau buat tu nak tunjuk demo kata aku semaya. Aku buat ni. Dia orang tak ada sikit tak nak buat. Ada nak pergi waktu tu. Ustaz sendiri ni. Waliyahzubillah. Dan berzikir pun sikit ya kita. La yazkurunallah illa qalila. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta jauh. Dan nak dekat balik orang munafik daripada orang mukmin. Allah. Kalau kita hanya buat amal, tak ada kesel Ramadan, lepas Ramadan ni berhenti teguh. Nah, kata ba'du salaf, dia kata, bi'sal qaum, sejahat-jahat kaum. Orang salah kata, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan, fi syahri Ramadan. Sejahat-jahat kaum ialah orang yang tidak kenal Allah sebenar, melainkan pada bulan Ramadan sahaja. Allah ni orang salah kata sejahat-jahat kaum lah tu. Kaum yang paling jahat ialah orang yang tak kenal Tuhan sebenar, melainkan pada bulan Ramadan dia kenal. Dia semaya lah, dia puasa lah, dia tarawih lah, dia baca Quran lah. Habis Ramadan katuk banci habis. Maya sejik pun tak ada gidah, Quran pun tak ada baca dah, puasa pun tak ada dah. Ni bi'sal qaum, sejahat-jahat kaum. Allah, dah nak kena tak kita aja ni. Kita pun berhenti dah dekat Ramadan habis ni. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Inna salihah, orang salah kata, inna salihah, sesungguhnya orang yang soleh tu, alladzi yata'abbadu, ialah orang yang beribadat, wa yajtahidu, dan dia bersungguh-sungguh beribadat, as-sanata kullaha, sepanjang tahun. Tu orang soleh. Orang soleh, orang yang beribadat dan dia bersungguh-sungguh beribadat sepanjang tahun. Kullaha, semuanya sepanjang tahun. Hak kena pada bulan Ramadan saja baru ning tu, tu tak jadi. Hak ning lah. Kita bimbang, sebab itulah Ramadan mari kita mendidik kita untuk mendapat beberapa perkara. Kalau kita tengok kepada ayatus siyam, ustaz cerita tadi kata sejak daripada ayat 183 sampai 187 tu ayatus siyam, ayat puasa. Dalam ayat puasa Allah Ta'ala sebut ayat 83 ni, mula-mula Tuhan fardu puasa untuk kamu dapat apa? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, boleh takwa. Lepas tu dia cerita puasa ayyaman ma'dudat, mari syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran, mari khitam akhir ayat pula wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Mari dengan puasa, mari dengan rahmat, nikmat, maghfirah Ustaz Dr. Hurain di awal tadi. Hak tu mari tu nikmat rahmat besar kepada kita. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu syukur. Tu hari Ramadan tu. Supaya kamu boleh bersyukur. Nawi kita jadi, yang pertama saat ni nawi kita jadi muttaqin. Yang kedua la'allahum wala'allakum tashkurun ni nawi kita jadi syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, orang yang kenang budi, orang yang kenang jasa Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kama dia pula disusuli dengan ayat 180 ni tu, sakut dengan Tuhan nak perkenankan doa dengan sebab melalui Ramadan. Di khitam ayat pula la'allahum yarshudun, mudah-mudahan kamu jadi mursyidin, jadi orang baik, orang mursyid, orang yang dapat hidayah petunjuk pada Allah SWT. Jadi mursyidin melalui Ramadan ni, jadi mursyidin. Kama dia dikhitam pada ayat 187 tu, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Begitulah Allah Ta'ala menerangkan
Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, linnas la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Jadi mula ayat siam tadi supaya kamu jadi takwa, mari khitam ayat siam pula mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Di sini menunjuk kata pentingnya takwa. Penting takwa. Itu hakikat di sebalik kedatangan siam Ramadan ialah untuk kita mendapat takwa. Mudah-mudahan apabila kita milik takwa ni, kita akan jadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu marilah kita mengambil pengajaran dan kita manfaatkan. Apa manfaat? Iaitu ambil faedah, ambil pelajaran, ambil pengajaran daripada Ramadan yang datang tu untuk jadi pakaian kita, gerak-geri kita, tingkah laku kita di luar daripada Ramadan. Kalau dulu kita selalu bersemaya jemaah di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita jangan tinggal jemaah. Kalau kita selalu banyak semaya sunat di bulan Ramadan, tarawih tu ya banyak sikit. Maka di luar Ramadan kita cuba banyak sikit. Kalau kita duk semaya rawatib 2 rakaat kapik, rakaat hak muakkad sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, mari kita tambah sikit, ya ada hak rawatib hak ghair muakkad. Belum zuhur 2 lagi, selepas zuhur 2 lagi. Jadi kita semaya 4 belum zuhur, 4 selepas zuhur. Hak muakkad 2, hak ghair muakkad 2. Lepas zuhur tu hak rapat, hak kapik lalu hak muakkad, lepas pada tu hak ghair muakkad. Jadi lapar. Kita cuba banyak. Hak kita banyak daripada tatawuk ni, faedahnya untuk menampung kekurangan hak fardu yang kita talah, hak kita sumbai-sumbai, supih-supih. Datang dalam satu hadis, apabila hari kiamat esok Allah Ta'ala mula-mula nak hisab amalan semaya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah, semaya. Apabila cukup seorang hamba ni, maka dibawa pergi ke syurga. Alhamdulillah. Apabila tak cukup, wa idza naqasa syai'an min faraidihi, kalau tak cukup hak fardu dia tu, semaya dia tak cukup, ataupun dia semaya cukup dah tapi pahala tak cukup, tak khusyuk lah, kurang sempurna lah, kurang tamak ninah lah, kurang sunat-sunat dia lah, kurang tak sempurna juga situ. Apabila tak cukup sumbing semaya kita tak cukup seka, Tuhan perintah kepada malaikat, unzuru, Tuhan perintah kepada malaikat, hei malaikat, cuba mu tengok, hal tajiduna li abdi min nawafil, adakah kamu dapat daripada hamba-Ku tu hak sunat-sunat tatawuk dia, nawafil, hak sunat-sunat hak dia, tatimmuna biha ma naqasa minal faridah, mari nak tapung hak kekurangan fardu dia. Suruh malaikat cari hak sunat-sunat. Kita tak nafi dah, semaya kita tentu tak sempurna. Semaya zuhur kita tak ada khusyuk penuh. Kalau khusyuk penuh pun tidak, kita tak jamin kata boleh time penuh serupa dengan sahabat, serupa dengan Nabi. Tentu kurang dah semaya kita. Kanen tak cukup dah. Kerik tak sempurna dah kerik tu. Kerik. Tak siapa kerik dah semaya kita. Patulah Tuhan ni, rahmatnya Tuhan, suruh malaikat cari hak sunat-sunat mari nak tahap. Apabila ada hak sunat hak ni, mari tambah wudi'a fi mizanihi, mari tak dalam neraca timbang sekali dengan hak semaya tu, maka beratlah balik neraca pahala semaya dia, lalu dibawa pergi ke syurga. Fa illam yujad syai'an, kalau tak ada sesuatu hak sunat ya, malah semaya sunat juga. Suhika ilanna, lalu kena bawa pergi ke neraka dulu. Semaya dia tak cukup, kena seksa dalam neraka dulu. We habis dosa dia, kalau tak dosa dia tak ada syirik, we habis hak dosa-dosa dia, barulah boleh akid masuk syurga semula. Kiranya dia mati, dia ada kalimah la ilaha illallah. Nampak tu? Oleh itu
hak kita dah buat sunat-sunat ni pun kita cuba memperbanyakkan selepas daripada Ramadan. Daripada dan hak lain-lain lagi puasa pun kita hak duk puasa fardu dah, mari kita tambah puasa hak sunat-sunat pun kita puasa. Cuma kita hidupkan boleh 3 hari sebulan, seboleh-bolehnya. Senang komis boleh 3 hari sebulan walaupun kita tu tidak ada masa setara mana pun kita cuba usaha. Semoga hak sunat-sunat kita tu boleh tapung hak fardu. Bukan semaya saja, puasa pun supaya juga. Zakat pun supaya juga. Itu dalam hadis. Maka itulah yang ustaz dapat sampaikan. Cuba kita manfaatkan kesan-kesan hak Ramadan dulu biar berkesan sampai berterusan. Semoga perkara ni manfaat dan jadikanlah pengajaran sebagai pedoman perjalanan hidup kita buat seterusnya. Semoga kita diredai oleh Allah SWT dan dipilih kita menjadi bakal ahli syurga pada hari kiamat nanti. Aqulu qauli hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.